Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukuran kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kudus, suci daripada kekurangan, suci daripada penyembahan selain daripada Allah, suci daripada semua yang kita menganggap sifat-sifat yang kurang, dan Allah SWT bersifat dengan semua sifat-sifat yang kita anggap ianya sempurna. Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara apa yang keduanya. Begitu Allah SWT mengetahui mata-mata yang khianat, yang melanggar daripada perintah Allah yang perintahkan mata untuk melihat perkara yang halal, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati-hati kita di sebalik kita punya dada. Alhamdulillah, sambung kita punya muzakarah, perbincangan kita mengenai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai ke fasa iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah berikan perintah untuk Nabi berhijrah yang namanya Yathrib, yang dulunya namanya Yathrib, kemudian ditukar dengan Madinah ataupun terkenal dengan Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Yang dulunya Yathrib, berkumpulnya segala penyakit. Ibnu Qayyim berkata, terdengar hentakan dan suara takbir daripada Bani Amr bin Auf. Kita sebelum ni dah bincang mengenai kaum Ansar, terdiri daripada Aus dan Khazraj. Dalamnya ada beberapa bani. Orang Islam bertakbir sebagai tanda kebahagiaan. Ada juga masalah takbir ni, berbangkit, takbir tu milik siapa? Ada juga. Kita tak payah nak bincang, kan? Kau datang sembahyang baru kita bincang lah. Kalau tak datang sembahyang tak payah bincang. Takbir pun kita nak hak milik siapa pula, kan? Siapa-siapa dia yang namanya Islam, dia memang wajib untuk takbir, iaitu takbir atau ihram. Tak payah bincang milik siapa, milik setiap orang Islam. Mereka menyambut baginda dan memberikan penghormatan atas kenabian baginda. Okey, nah ni cerita dia secara umum lah, sebab nanti dia akan cerita dia orang tak kenal lagi siapa Nabi. Ni dia cerita memang secara umum macam tu. Dia Nabi dengan Abu Bakar sambut. Mereka menyambut baginda dan memberikan penghormatan atas kenabian baginda. Mereka mengelilingi baginda, dan ketika itu rasa tenteram melingkupi baginda, sebab dia berbeza dengan Mekah. 13 tahun ataupun 13 tahun kenabian, seperti dia daripada Nabi umur 40 sehinggalah 53, baginda dihujani dengan kepayahan, kesusahan, makian, cercaan. Tetapi bila sampai di Madinah, Allah Subhanahu wa taala berikan rasa tenteram. Lepas tu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesusahan ni dikapit oleh dua kebahagiaan. Tu lah dia punya terjemah sastra dia lah, kan? Satu kesusahan dikapit oleh dua kebahagiaan, dua kesenangan. Wahyu pun turun kepada baginda. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Dan sesungguhnya Allah lah pelindung baginya. Dalam juzuk 28 surah Tahrim, Allah kata sesungguhnya Allah lah pelindung bagi Nabi. Begitu juga malaikat Jibril
dan orang-orang mukmin yang saleh. Wasalihul mu'minin. Wasalihul mu'minin ni kalau khas dia, secara khususnya adalah 7 ataupun dinisbahkan, ditujukan kepada ahli Madinah. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, serta malaikat-malaikat lainnya turut menjadi penyokong. Surah At-Tahrim ayat 4 juzuk 28. Urwah bin Zubair meneruskan pernyataannya. Jadi riwayat ni daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni semalam minggu lepas, minggu lepas kita dah bincang muka surat 225 sebelah tu. Urwah bin Zubair mengatakan, dia yang riwayatkan. Urwah bin Zubair ini dia tabi'in. Tabi'in ini maknanya tak sempat jumpa Nabi. Dia mungkin lepas Nabi wafat baru dia lahir. Jadi Urwah bin Zubair ni ayah dia Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kahwin dengan iaitu anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Dia dalam riwayat Imam Bukhari, dia ni antara paling banyak pengriwayatan lah. An Urwah bin Zubair an abihi, daripada bapanya, ataupun an Urwah bin Zubair daripada makcik dia, iaitu Aisyah. Aisyah tu adik lain mak lah, satu bapa lain mak. Jadi Abu Bakar ni dia ada isteri 3. Pertama Fatilah ataupun Futailah binti Abdul Uzza. Itu anak dia Asma binti Abu Bakar dan juga Abdullah yang kita cerita yang dia tolong tu kan. Dia tolong Nabi hijrah tu. Itu dia satu mak. Yang Aisyah dengan Abdul Rahman mak lain pula. Iaitu Ummu Ruman. Itu mak lain. Tapi bapa satu lah. Jadi Urwah bin Zubair ini dia riwayat biasanya daripada makcik dia ataupun daripada bapa dia, iaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni pun terkenal. Dia meneruskan riwayat dia, hadis dia ni. Mereka segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun berjalan bersama mereka ke arah kanan hingga sampai di Bani Amr bin Auf. Ia terjadi pada hari Isnin bulan Rabiul Awal. Dia tak sebut berapa hari bulan. Abu Bakar berdiri menghadap manusia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk diam. Maka orang Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah datang mendekati Abu Bakar. Jadi yang sebelum ni yang baiat 73 orang lelaki, 2 orang perempuan tu kenal lah, sebab dah buat baiat tahun lepas punya haji kan. Yang tak tahu ni dia ingat Abu Bakar tu. Sebab tu Abu Bakar ni dia copy paste. Macam kita lah, mana lagi tumpah kuah kalau tak kena nasi. Ataupun bapak borek, anak rintik. Ada yang dia tinggi sikit lagi kan, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Tu dia mungkin ke arah sana lah. Ke arah yang kurang-kurang elok kan. Dia ni ikut perangai tak elok pula. Kita pun kata bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Tapi Rasulullah begitu lama dengan Abu Bakar lama dengan Nabi ni, sampai dia macam sama. Dah lah beza umur lebih kurang setahun je. Maka orang Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah datang mendekati Abu Bakar. Hinggalah ketika panas matahari menerpa Rasulullah, Abu Bakar mendekati baginda dan memayungi baginda dengan pakaiannya. Ambil kain, macam kita lah bawa kita punya ridak tu ataupun syal tu, dia pun lepas tu baru orang faham. Ketika itu barulah orang tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang duduk itu. Baru nampak, inilah dia. Itu dalam Sahih Bukhari jilid 1 halaman 555. Itu tak pasti cetakan mana. Itu kita boleh buat rujukan lah. Sebab Sahih Bukhari ni dia ada 2 jilid kan? Dia ada dua jilid. Jadi dalam 7,000 lebih hadis yang dalam Sahih Imam Bukhari ni,
separuh jilid pertama. Jilid kedua tu bermula daripada Kitabul Maghazi, yang kita akan jumpa kat belakang nanti akan banyak cerita tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk perang lah tajuk dia, tapi sebenarnya maksudnya adalah dakwah, sampaikan agama. Seisi Madinah telah mempersiapkan sambutan. Ia telah menjadi hari istimewa yang belum pernah disaksikan sebelum ini oleh warga Madinah di dalam sejarahnya. Ketika itu Yahudi, maknanya orang-orang Yahudi, juga melihat kebenaran daripada khabar gembira ataupun basyarah yang pernah disampaikan oleh Habakuk. Habakuk ni dia ada 30 antara nama kitab lah, Old Testament dia panggil, perjanjian lama. Orang Yahudi dia memegang ada antara 39 kitab. Yang 35 tu namanya Habakuk. Dia ambil apa? Habakuk tu mengikut kepercayaan mereka, dia adalah nabi dalam kalangan mereka. Dalam kalangan mereka, mereka menganggap dia nabi. Dia memang dalam silsilah tu dia keturunan nabi lah. Cuma mereka sebagai nabi di kalangan mereka. Ini bukan nabi palsu bukan, dia memang silsilah tu keturunan nabi. Kita kata nabi palsu lah, bukan. Dia kata apa? Innallaha minat Taiman, bahawa Allah datang dari Taiman. Maknanya kekuasaan Allah Ta'ala ni meliputi langit dan bumi. Bukan Allah tu datang secara kita faham secara fizikal ni, dia ada kaki ke, dia datang dengan tubuh dia ke, bukan. Waktu dia bahasa tinggilah. Kita boleh tengok dalam Habakuk, dia sebut tulis itu fasal ketiga ayat 3. Dia akan tulis 3:3. Mana pasal 3 ayat 3. Kalau kita Al-Quran juzuk dia berapa, ayat dia berapa. Jadi kalau statement dia macam tu, fasal berapa, fasal berapa. Kita boleh rujuk insya-Allah. Dan yang kudus ni sebenarnya kudus hanyalah gelaran untuk nama Allah. Antara 99 nama wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna, wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin. Tu kudus, nama Allah, tetapi dipinjam nama itu sebagai isyarat, sebagai menunjukkan kepada Nabi, iaitu Nabi Muhammad yang datang daripada pergunungan Faran. Pergunungan Faran ni adalah di Mekah sana. Digunakan dengan nama Faran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dikata ni betul ni Nabi ni daripada Mekah datang Madinah. Dia kata ya betul Nabi ni. Jadi orang Yahudi tahu Nabi, tahu, tapi tahu tak beriman. Kan? Rasulullah turun di Quba, tepat di rumah Kulsum bin Hadam. Meskipun ada yang mengatakan bahawa tempatnya di rumah Sa'ad bin Khaisamah, namun pendapat pertama lebih kuat. Okey, rumah Hadrat Kulsum ni masih ada lagi. Kalau kita pergi dekat masjid Quba tu, okey, masjid Quba, kadang-kadang bas dia parking sebelah kanan, menghadap kiblat. Maknanya bahawa kalau kita masjid macam ni, belah kanan sana. Kadang-kadang ada yang parking belah depan, maknanya di kiblat. Ada yang parking belakang, ada yang parking kena belakang sana, kena lintas. Jadi kalau kita duduk dekat dalam masjid, kita keluar, kena keluar macam ni, belah kanan, kita lintas lagi jalan. Lintas jalan sana, nanti kita akan tengok ada pagar hitam dia tutup. Tapi sekarang ni dia dah buka, dia cakap. Ada orang Pakistan dia sewakan tanah tu, sewakan ladang tu, dia pajak. Dia kata seorang bayar RM1. Dulu kita tak bayar, sekarang ni dia dah buat cantik dah. Situ kita boleh masuk. Situ masih lagi ada rumah Kulsum bin Hadam. Situ masih ada rumah tu. Kan, mana tapak rumah tu dikekalkan, dia tak pindah. Depan tu dia ada dipanggil Telaga Aizik, yang dikatakan boleh merawat penyakit kulit. Air dia masih lagi maknanya daripada dululah kan, dari sampai sekarang masih lagi. Dia telaga dia memang subur Madinah ni, masih ada lagi Mekah Madinah ni, masya-Allah. Namun pendapat pertama lebih kuat yang menyatakan Nabi turun di Quba, iaitu di rumah Kulsum bin Hadam yang kita bincang tadi. Jadi kalau kita insya-Allah, kita pun tak tahu bila buka ni, kan. Cuma kita hati-hati, ada peringatan
daripada apa tu, upah tu, Persatuan Umrah tu, dia bagi tahu jangan kita excited sampai kita dah daftar umrah yang dikata akan buka kan 10 hari bulan 10 ni, bulan 11. Jadi kita pastikan dia info yang betul lah. Nanti kita daftar-daftar kan, dah teruja panggil, kan, jauh kata excited kan, tu nak pergi, tiba-tiba salah kan, lebur. Kita pun kata umrah Covid contohlah 3,999 promosi, rupanya dia tipu. Jadi jangan. Ini saya ingatkanlah supaya kita pun travel agency yang menguruskan umrah ni, umrah dan haji ni, jadi hati-hati benda tu. Jangan kita mentang-mentang kita orang kampung, dia senang nak tipu kita. Jangan macam tu. Meskipun ada yang sedangkan Ali bin Abi Talib tinggal di Mekah selama 3 hari untuk menyelesaikan urusan Rasulullah dengan beberapa orang seperti yang mana yang dipesan oleh baginda. Selepas itu Ali melakukan hijrah dengan berjalan kaki hingga menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di Quba. Walaupun lambat 3 hari, tapi dia, Allah Taala berkat perjalanan dia. Nabi jalan seminggu, dia jalan 4 hari dah sampai. Dia pun turut menginap di rumah Hadrat Kulsum bin Hadam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di Quba selama 4 hari, iaitu Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Tapi dia tak bagi tahu tarikh, dia bagi tahu hari je. Di sana baginda mendirikan asas-asas Masjid Quba, lalu salat di dalamnya. Itulah masjid pertama yang didirikan atas asas taqwa setelah kenabian, yang dipanggil la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dalam surah Taubah juzuk 11, awal juzuk 11 tu Allah Taala sebut la masjidun ussisa 'ala taqwa, benar-benar dialah satu-satu masjid yang diasaskan ke atas takwaan. Min awwali yaumin, daripada awal permulaan, an taquma fi, yang kamu duduk di situ, bermukim di situ. Pada hari Khamis atau Jumaat, itu dia ada khilaf. Baginda meneruskan perjalanan atas perintah Allah. Daripada Mekah, Nabi bukan pelarian, kena keluar daripada negara dia sampai Madinah. Sampai Madinah lagi, nak pergi mana-mana pun bukan dalam perintah siapa-siapa, bukan kena halau siapa-siapa. Hadrat Kulsum pun dia tak halau. Kulsum ni macam nama perempuan nak, jadi nama lelaki lah. Dia ada beberapa nama yang kita nak kedengar tu, dia sebenarnya dia lelaki situ. Dia kongsi. Kita lelaki pun boleh pakai, perempuan boleh pakai. Baginda meneruskan perjalanan atas perintah Allah dan Abu Bakar membonceng di belakang baginda, satu kenderaan. Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Bani Najjar dan para bapa saudaranya daripada pihak ibu, sehinggalah mereka datang dengan menyandang pedang. Itu menjadi adat mereka, pergi mana pun bawa pedang. Sampai ni berlanjutan ni, bawa pedang ni berlanjutan. Sampailah berlakunya genjatan senjata, iaitu dia panggil Sulh Hudaibiyah. Rasulullah SAW berjalan menuju ke Madinah. Bandar tu, mana daripada Quba barulah masuk nama bandar tu Madinah. Jadi dengan Quba tu Madinah bukan Quba ni nama bandar lah, Quba, Madinah. Okey. Mereka sampai pada Jumaat di Bani Salim bin Auf. Tadi Ammar bin Auf, ini Salim bin Auf. Maka Rasulullah SAW salat bersama-sama mereka di masjid yang terletak di perut lembah, yang mana jumlah mereka semua ada 100 orang, yang dinamakan masjid itu Masjid Jumaat. Kerana Nabi solat Jumaat situ, maka dia pun letak nama masjid itu Masjid Jumaat. Masuk ke kota Madinah. Selepas solat Jumaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Pada hari itu, kota yang sebelum ini bernama Yasrib. Ya sa ra ba. Ya sa titik 3 tu, ra ba, Yasrib. Dulunya Yasrib, kemudian diganti menjadi Madinatul Rasul ataupun disingkat menjadi Madinah. Mana bandar Rasul ataupun bandar.
Hari tersebut menjadi sebuah hari yang sangat bersejarah. Pada hari itu jalanan dan rumah-rumah tergoncang oleh suara tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, dan takdis, subhanallah, subhanallah, sehingga anak-anak perempuan Ansar melantun bait-bait berikut untuk menunjukkan rasa bahagia. Apa dia tu? Yang kita dengar tu lah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Dia kata telah terbit bulan purnama ke atas kita. Dah terbit, iaitu Nabi Muhammad SAW dimisalkan, dicontohkan, dibandingkan dengan Badar ataupun bulan purnama. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Yang tu yang sambungan dia kita buka ni lah YouTube lah. Saya suara tak sedap. Datangnya dari arah Saniyatul Wada' yang dia berhenti mula-mula. Wajib bagi kita mensyukuri, mengucapkan syukur, alhamdulillah, subhanallah, kepada Allah semata-mata, mada'a lillahi da', kepada Allah semata-mata doa ini terhambur, doa ini dipanjatkan. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai utusan yang datang kepada kami. Ji'tam bil amril muta', engkau hadir dengan membawa urusan yang ditaati. Walaupun orang Ansar bukan orang yang mempunyai banyak kekayaan, masing-masing berharap agar Rasulullah singgah di rumahnya. Semua nak terima menjadi tetamu. Ini adat ni kita akan tengok beberapa negara yang mungkin mereka ada keturunan kota daripada Madinah, memang ada sifat ni. Tidaklah baginda melalui setiap rumah Ansar, melainkan semua penghuni-penghuni rumah itu memegang tali pemegang untanya, lalu minta, kemarilah, kemarilah, ambil peralatan, senjata dan perlindungan. Boleh ambil semua dan duduk sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, kosongkanlah jalan untuk unta ini, kerana ia unta yang telah diperintah. Unta tu jalan pun dengan perintah Allah. Mana dia nak berhenti, tunggulah. Pandailah dia orang. Rasulullah kena halau ke? Tak kena halau. Tak patutlah. Kan? Unta ini terus berjalan membawa Rasulullah hingga sampai di tempat pada hari itu berdiri, hingga sampai di tempat yang pada hari ini berdirilah tempat itu menjadi Masjid Nabawi. Di situ unta itu duduk, namun begitu oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun, unta itu berdiri lagi dan berjalan sedikit. Kemudian unta itu menoleh dan kembali ke tempat itu semula, lalu duduk lagi di situ. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun daripadanya. Nak confirm betul ke ni? Bangun ke depan, turun. Lepas tu bangun lagi, patah balik yang tempat tadi tu. Yang tempat tadi tu patah balik kejap. Turun lagi. Belum lagi kan. Sampai confirm betul. Betul lah. Ini terjadi di perkampungan Bani Najjar, tempat bapa saudara baginda daripada pihak ibu. Ia merupakan taufik Allah dari kepada untanya, di mana Allah menghendaki agar baginda turun di tempat para bapa saudaranya daripada pihak ibu. Batu ibu Nabi SAW ni dia asal Madinah. Adik-beradik mak dia. Dengan itu Allah memuliakan mereka. Orang ramai pun mula bercakap tentang turunnya Rasulullah di situ. Abu Ayyub Al-Ansari bergegas mengambil pelana unta baginda lalu memasukkannya ke dalam rumahnya. Maka Rasulullah SAW berkata, seseorang selalu bersama pelananya. Nabi kata, seseorang selalu bersama pelananya. Itu dia ada simbolik lah yang kita akan bincang insya-Allah. Tidak berapa lama As'ad bin Zararah datang dan memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana unta itu berada dekat dengan baginda. As'ad bin Zararah ni kita pun dah bincang, yang mana dia menjadi pembantu utama bila dihantar sahabat untuk
buat dakwah. Sedangkan berdasarkan riwayat Anas yang ada di dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahawa Nabi SAW bertanya, sampai situ Nabi tanya, siapakah keluarga kami yang memiliki rumah paling dekat? Siapakah keluarga kami yang memiliki rumah paling dekat? Abu Ayyub menjawab, aku wahai Rasulullah. Ini rumahku dan ini pintunya. Beradab, kan? Ni rumah, ni pintu. Rasulullah SAW berkata, masuklah dahulu dan persiapkanlah untuk kami tempat beristirahat waktu siang. Anas berkata, mereka itulah kaum yang mendapat berkat Allah. Itu dalam riwayat Anas radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa Nabi bertanya siapa rumah yang paling dekat. Mungkin di situ ada beberapa rumah. Kalau kita pergi Mekah ni, memang rumah ni sebenarnya cantum ya. Kita yang duduk tengah hotel tu kita tak nampak rumah orang, kan? Jadi kalau ada peluang kita pergi perkampungan orang orang Melayu tu, kita tengok macam mana rumah mereka. Lepas tu kita kena tanyalah, kalau bagus-bagus mutawif yang dia duduk belajar kat Mekah Madinah ni, dia orang peka lah jalan situ. Jangan pergi sendiri pula pandai-pandai dah tak boleh balik. Dah tak balik mana pula haji ni. Kita pintu Mekah pun kadang-kadang bukan nak kata orang lah, saya sendiri keliru kan. Tadi masuk tadi mana? Masuk mana? Ingat balik. Oh, pintu tadi. Ni kadang-kadang kalau kita lupa ni, kita ambil gambar. Mana masuk kita ambil gambar. Jadi bila kita dah tak tahu, tunjuk dekat poli-poli dia, tunjuk. Kan? Tak boleh cakap Arab, tunjuk je lah. Bahasa yang semua orang faham, bahasa isyarat. Semua orang faham insya-Allah. Kan anak anta kita pun tak faham ke? Anak anta. Kita pun tak faham. Beberapa hari selepas itu barulah isteri baginda Saudah, yang mana Nabi SAW kahwin lepas kematian Khadijah. Saudah lah isteri yang kedua yang Nabi telah kahwini, ditemani dengan dua orang anak baginda, iaitu Fatimah dan Ummi Kalthum radhiyallahu taala anhuma. Turut serta Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah. Jadi Usamah bin Zaid ni dia panggil cucu angkat. Anak angkat dia Zaid tu. Usamah tu cucu dia, cucu angkat. Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar yang masa bantu nak pergi safar tu, beserta seluruh keluarga Abu Bakar termasuklah Aisyah. Sementara Zainab tetap tinggal di rumah Abul Ash. Dia berhijrah selepas perang Badar. Aisyah berkata, jadi Zainab, Fatimah, Ummul Kalthum tu semua anak Nabi. Yang tinggal tu Zainab. Tak pergi lagi. Zainab binti Rasulullah lah. Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal mengalami demam. Aku pun masuk menemui mereka dan bertanya, wahai ayahku Abu Bakar, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu wahai Bilal? Abu Bakar dan Bilal menjawab dengan syair yang menerangkan kerinduan mereka pada Mekah. Saya tak sempat tengok dia, ada tak syair dia? Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'alihi. Saya akan terjemah insya-Allah. Dia tak sebut sini kan. Dia terus ringkas. Allahu Akbar. Aisyah meneruskan lagi riwayatnya, maka ku datangi Rasulullah dan ku sampaikan khabar mereka berdua, iaitu mereka ni demam. Baginda pun berdoa, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah. Allahumma, ada doa dia ni. Biasa ni dia kata, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashaddu wa sahihha wa barik fi sa'iha wa muddiha wa anqul humaha faj'alha bil juhfah. Allahumma habib ilaina al-Madinah, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah ka hubbina Makkah, seperti mana cinta kami kepada Mekah, aw ashadda, bahkan dengan cinta yang lebih besar lagi.
Wasahihha, dan sebarkanlah kesihatan di Madinah. Wa barik fi sa'iha, berkatilah timbangannya. Wa muddiha, dan mudnya, timbangannya. Wangkul humaha, dan singkirkanlah demamnya, pindahkanlah demamnya. Faj'alha, dan jadikanlah kesakitan tersebut bil juhfah, di Juhfah sana. Sampai di sini berakhirlah sebahagian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tempoh dakwah Islam ditunaikan dengan sempurna, yang dipanggil tempoh di Mekah ataupun Ahdul Makki. Tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah di Mekah. Kita nak ngambil 2 tahun kitab ni. So kita belajar setiap hari Isnin je, insya-Allah. Selesailah kita panggil fasa pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat begitu mereka menanggung kesusahan, kepayahan, keperitan mengamalkan agama di Mekah. Lepas tu kita sama-sama menghayatilah. Tu kita hadirkan dalam diri kita susahnya orang dahulu mengamalkan agama. Mendapat tiket kepayahan ni cukup dengan membeli kalimah. Beli kalimah dapat tiket kepayahan, kesusahan. Tu bahasa dia. Kan? Ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah terus dapat susah. Hari ini kita lahir dengan agama Islam, tetapi kita telah menjual tiket-tiket tersebut dengan kesenangan dunia. Kan? Menjual tiket-tiket tersebut. Untuk mendapat sedikit kesenangan dunia ni kita jual Islam. Seperti mana kita dah tahu, bukan kata luar daripada Semenanjung ni. Semenanjung ni pun ada pendalaman-pendalaman yang mana bila kita dah Islamkan, bila kita tinggalkan, ada ustaz-ustaz yang tak mampu nak duduk lama di perkampungan, di masyarakat tersebut. Ialah maklumlah, kalau dia asli yang asli tu, dia pun makan belik-belik, kita pun tak tahan tak? Nak tengok dia makan belik-belik tu, manalah tahan ustaz tu duduk di situ kan? Kan? Masya Allah. Tapi yang kecuali yang Allah Ta'ala rahmati dia, berkati dia, alhamdulillah lah, dia boleh duduk lama situ kan, boleh kekal sampailah agama hidup kat situ. Tapi yang tak tahan ni, dia terpaksa juga excuse, keluar daripada penempatan tu, masuk pula paderi ni, kan, sampailah tukar agama, na'udzubillah. Jadi kita tengok macam mana kepayahan sahabat-sahabat sehingga Allah beri sedikit kesenangan berpindahnya markas dakwah, penyebaran dakwah ini daripada Mekah ke Madinah. Hidup di Madinah. Tempoh di Madinah ini dapat dibahagikan menjadi 3 peringkat. Yang pertamanya, peringkat yang dipenuhi dengan goncangan dan fitnah. Pada peringkat ini ada banyak rintangan yang muncul dari dalam. Jadi dekat Mekah senang beza. Kafir, musyrikin, Islam senang. Sekarang ni bandar-bandar Madinah, kan, yang ada Yahudi dan Islam. Rupanya ada satu kelompok lagi, yang dipanggil tu, yang dipanggil yang muncul dari dalam. Dia panggil gunting dalam lipatan, bara dalam serkam. Betul? Bukan serkam cendol. Ustaz cerita cendol malam-malam pula, jangan macam-macam Ustaz. Cendol aja tu. Dia maknanya ada gunting dalam lipatan, senyap-senyap kan. Dia gunting-gunting, buka-buka hancur dah kain tu. Allahu Akbar. Yang dipanggil munafik. Sekarang ni dalam kitab tasawuf dia gelar dengan zindik, menzahirkan keislaman tetapi menyimpan kekufuran. Pada peringkat ini pula musuh-musuh dari luar bergerak menuju ke Madinah untuk menghentikan perkembangannya. Peringkat ini berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Sebab Zulqa'dah ni sebelum Zulhijjah, yang Nabi dapat isyarat dengan mimpi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq, kan, dengan mimpi yang benar, iaitu Nabi tawaf kan, sa'i, dapat mengerjakan haji. Nabi kata kita akan mengerjakan haji, tapi Nabi tidak tentukan tahun apa. Berlakulah bila masuk-masuk sampai berhenti kat Hudaibiyah, tak boleh masuk kan. Yang kedua, peringkat perjanjian damai dengan para pemimpin musyrik yang berakhir ketika Fathul Makkah pada bulan Ramadan 2 tahun selepas Sulh Hudaibiyah tu.
Mereka sendiri telah langgar perjanjian Hudaibiyah. Yang sebelum ni yang kita cerita masa dekat Mekah tu, iaitu yang dipanggil pemulauan Lembah Abi Talib, yang Allah hantar binatang makan dia punya kan, dia punya warta tu, apa yang diwartakan tu dia letakkan tu, dia makan. Allah hantar dia punya makhluk dia untuk makan supaya jatuh. Bila jatuh warta tu maknanya perjanjian itu telah lupus kan. Pada peringkat ini para raja didakwah untuk memeluk Islam. Setiap raja-raja dihantar hantar surat. Peringkat ketiga, peringkat masuknya manusia secara berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang kamu akan telah melihat manusia masuk dalam agama Allah fi dinillah afwajan, berbondong-bondong. Di peringkat inilah pelbagai kabilah dan kaum datang berkunjung ke Madinah. Peringkat ini berlangsung sehingga meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Kemudian barulah Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah. Kemudian barulah Umar, mana 2 tahun lepas tu. 2 tahun, tahun ke-11 dah 13 tahun. Kemudian barulah Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, orang yang pertama yang digelar dengan Amirul Mukminin, ketua kepada seluruh orang mukmin. 13 tahun, lepas tu 10 tahun. Umar menjadi pemimpin 10 tahun, 23 tahun. 23 Hijrah barulah Uthman bin Affan menjadi pemimpin. Pada tahun itulah berlakunya pengumpulan Al-Quran. Dia dah berlaku zaman Abu Bakar, tapi zaman Uthman inilah telah dikumpulkan semula, dikemas kini dan dibakar nuskah-nuskah lain, dan Al-Quran telah dihantar di 4 penjuru negara Islam. Masya-Allah. Tak habis ke? Nak habiskan tu je. Insya-Allah. Ini kita akan sambung bagaimana di Madinah pula, yang kita kata tadi macam dah okey Ustaz. Nanti kita tengok stabil ke tak stabil perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.